Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat saya Imam Al-Ustaz Ashraf, Ustaz Hafizuddin, seterusnya kepada akhwat, laki seorang, tak ada laki ya, cameraman je, yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, sebelum itu saya nak ucap tahniah tidak lambatlah kepada sahabat baik saya sebagai tokoh ikon dakwah muda, Ustaz Ashraf, di atas kemenangan beliau dan sekarang ini menjadi tokoh di Yadim. Sebab dia ada dua, Yapim dan Yadim, kan keliru sikit. Yapim dan Yadim. Betul Yadim kan? Yadim. Dan kemudian ni Imam Muda Ashraf ni dia betul nanti umur 70 pun panggil Imam Muda lagi. Itu yang kesian juga kat isteri dia tu. Abang 70 pun Imam Muda lagi. Jadi orang bila Tok Wan, ni Assalamualaikum, boleh cakap dengan Imam Muda. Imam Muda siapa dia? Tok Wan kamu lah. Tok Wan Imam Muda. Subhanallah, itu keuntungan. Itu tak boleh nak tukar tu gelaran tu sampai ke meninggal. Kalau meninggal umur 100 pun telah meninggal Imam Muda kita. Imam Muda lagi. Dah umur 100 lagi. Subhanallah, itu yang kita jealous sikit lah. Sebab gelaran Imam Muda tu sampai ke akhirat lah. InsyaAllah. Jadi kita doakan ramai lagi tokoh anak-anak muda yang menjadi seperti Imam Muda Ashraf yang giat berdakwah. Ini program semua kita under program Rumah Fikir yang dipengerusikan ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Muda Ashraf kita. Jadi saya tengok tak ada yang rasa semua student kot lah. Ada yang bukan student tak? Sebab tajuk ni pembebasan wanita. Orang tua-tua tak mau bebas aku. Dia okey dah. Suami pun bagi duit, makan pun kenyang, anak pun. Yang rasa terkongkong ni anak-anak muda ni. Sebab tajuk kita pembebasan wanita. Sebab kalau orang tua-tua rasa terkongkong, dia datang ramai sebab dia nak balik beletir kat suami dia. Tapi anak-anak muda ni tak tahu nak beletir kat siapa. Lepas geram kat Facebook lah. Itulah, begitu sekat tu je lah. Jadi tajuk ni sebenarnya pembebasan wanita ni bukanlah sama dengan barat. Sebab barat ni, insyaAllah PowerPoint dah. Okay. Barat ni dia yang memulakan gerakan pembebasan wanita di atas kepimpinan Susan. Sebab tu orang perempuan suka bernama Susan. Sebab Susan ni adalah tokoh penggerak pembebasan wanita di Amerika. Dan Islam bila buku ditulis dalam bentuk yang sama, tetapi bukanlah maksudnya kita nak bebaskan daripada Islam. Tidak. Kita nak bagi tahu bahawa Islam lah yang membebaskan wanita daripada cengkaman dan belenggu. Segala belenggu yang orang perempuan fikirkan dia dizalimi, dia lah hanya beranak, dia fikir dia kelas yang kedua. Jadi buku ni saya nak bagi tahu kepada adik-adik, kalau siapa yang rajin baca buku Arab. Banyak yang kita ambil poin-poin, iaitu kitab Syekh Abdul Alim Syaqqah, yang nama Tahrirul Mar'ah. Dia ada 3 jilid, lebih kurang 1400 muka surat. Buku ni saya baca sejak umur 19 tahun. Buku ni. Dan saya memang pencinta wanita 19 tahun. Jadi saya rasa yang Indonesia tu dia faham perasaan saya. Saya nak menyanyi suara tak sedap macam Imam Muda. Dia wakil dia lah. Nama Pak Irwan Shah. Irwan Shah. Ya begitulah. Kira-kiranya begitu ya bapak. Bapak-bapak dan kepala bapak itu Indonesia. Jadi buku ni sangat bagus. Ada terjemahan Indonesia dia. Sebab dia menulis tentang kebebasan wanita di zaman risalah, zaman nubuah. Sebab orang nampak orang perempuan ni dia macam poyo kan. Dia betul gambaran orang perempuan tu masuk di dapur, maksud dia ni kerja buat kopi. Dia kerja dia serve orang sahaja. Tetapi kalau kita baca sejarah Rasulullah dan wanita-wanita di zaman dahulu, tumbuh mereka, angan-angan mereka sangat luar biasa. Sebab tu hari ini saya nak fokus pada 3 dan yang bakinya kepada sahabat baik saya Al-Ustazah Fatimah Syarha. Belum sampai lagi, nanti insya-Allah dia sampai dah. Zaman dahulu orang perempuan mempunyai tumbuh yang sangat tinggi. Dan saya akan fokus kepada hak sosial, kemudian pendidikan, sehingga ada yang jadi mufti di zaman dulu. Dan yang ketiga, pelibatan dalam kepimpinan politik. Dan 3 ini seharusnya difahami dalam konteks Al-Quran dan Sunnah dan tajribah daripada umat-umat yang telah berjaya. Sebab
Muhammad Abru rahimahullah dia meletakkan petunjuk kepada 4 bahagian. Kalau kita dapat mengaplikasikan 4 hidayat, dia panggil hidayat arba'. Al-hidayatu al-arba'. Iaitu hidayatul wahyi yang pertama. Kemudian yang kedua hidayatu al-aqli, yang kedua. Dan yang ketiga hidayah at-tajribah. Pengalaman, eksperimen orang lain. Dan yang keempat hidayatul wujdan, hidayah emosi, perasaan. Siapa yang dapat menggabungkan 4 hidayah ini, maka dia menjadi orang yang asabah, orang yang tepat tindakan. Maka kita perlu menggerakkan segala tenaga kita untuk kembali kepada 4 juzur ini, iaitu 4 sumber rujukan ini. Yang asasnya adalah wahyu, dan daripada wahyu itulah mempunyai cabang-cabangnya akal. Kemudian masuk wanita mesti meninggikan akal dia. Macam mana nak meninggikan akalnya? Maka kita bincang tentang sistem pendidikan. Okey. Kemudian dia punya pengalaman ya. Kena pengalaman ialah hasil dengan mumarasah, dengan kita praktik. Kita pergi program, kita laksana program, kita jadi pengarah, kita jadi timbalan pengarah. Mana kita buat kerja, maka kita akan ada pengalaman. Ataupun kita mengambil pengalaman orang lain. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita supaya kita ini bertanya kepada orang yang berilmu. Dan Rasulullah menyebut al-hikmatu dhalatul mu'min. Dan di antara ma'ani dan interpretasi kepada makna hikmah, kata Dr. Ali Farahdawi, ialah kita belajar daripada kejayaan orang lain. Itu di antara pengertian hikmah. Al-hikmah maknanya kita nastafid min tajaribil akhirin, iaitu kita mengambil faedah daripada eksperimen orang dahulu. Jadi kita mesti membaca buku sejarah, kerana kita boleh belajar daripada kejayaan orang lain. Sebab itu kata-kata ulama dahulu disebut khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum. Sebaik-baik remaja kamu yang meniru gaya orang-orang tua kamu. Maknanya dia belajar daripada orang-orang tua. Sebab itu kita perlu duduk dengan orang-orang yang syuyukh. Maknanya orang yang berpengalaman, orang yang mempunyai, kita katakan, hidayah at-tajribah. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah hidayah al-wujdan, makna hati kita. Dan kadang-kadang memberi petunjuk kepada beberapa bahagian yang kita keliru, selagi mana tidak bercanggah dengan wahyu dan syariah. Maka wujdan ini seperti Rasulullah SAW bersabda, istafti qalbak walau aftakan nas walau aftauka walau aftauka. Minta petunjuk daripada hati kamu. Di sana ada 2 pendapat. Seorang syekh kata begini, seorang syekh kata begitu. Maka kita bertanya kepada hati kita, yang mana hati kita agak cenderung. Maka di situ kita mengambil petunjuk daripada wujdan kita, daripada perasaan kita, daripada hati kita. Maknanya Allah spare kepada kita ni dengan 4 hidayah yang tidak mungkin kita boleh sesat melainkan kita tidak menggunakan 4 hidayah tersebut. Di sini satu benda yang penting kita mengambil daripada asas. Dan wanita adalah wanita. Dia bukan photostat daripada lelaki. Maknanya dia bukan separa. Dia adalah wanita. Dia mempunyai mumayyizat, dia mempunyai kelebihan, mempunyai khasais, ciri-ciri istimewa yang perlu dia mengkaji dan dia mencari permata dalam dirinya untuk dia melakukan seperti mana yang orang lelaki lakukan. Sebab itu takbir Al-Quran sangat kuat. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lelaki dan wanita ini mereka saling tolong di antara satu sama lain. Menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maknanya Al-Quran apabila dia menceritakan satu sifat, bermakna itu adalah satu kewajipan. Itu dipanggil dalam uslub khabar lafzan wa insya'an makna. Lafaz dalam bentuk cerita, tetapi maknanya adalah arahan. Al-Quran ini banyak dalam asalib begitu. Dalam qawaid usuliyah disebut begitu. Kalau kita nak tengok arahan-arahan Allah, kita tengok pada pujian Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang orang yang bertakwa. Maksudnya ittaqullah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya ahsinu. Kemudian Allah menceritakan benda-benda yang bersifat tugas. Itu juga arahan dalam bentuk metafora. Dan kenapa dalam banyak Al-Quran dia banyak cerita. Macam Alhamdulillahirabbil alamin, muqaddimah Fatihah. Maksudnya ihmadullah Rabbal alamin, puji Allah. Kerana cerita dia tidak menerima perubahan. Cerita dia tetap, dia subut sampai bila-bila, dan arahan itu sangat kuat. Kalau
arahan, dia boleh menerima perubahan. Mungkin isu kita tukar pula. Tapi bila cerita, dia punya power, meaning dia tu lebih kuat daripada berbentuk arahan. Ini di antara rahsia balaghah ataupun kita katakan i'jaz bayani yang ada pada Al-Quran. Jadi bila Al-Quran menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat, makna dia di sana kesamaan tugas. Walaupun perbezaan tindakan itu adalah tabiat. Tabiat tidak sama dari sudut tindakan, tetapi peranan tetap ada. Maka kita menyeru kepada wanita mempunyai tumuh yang sangat tinggi. Tumuh yang sangat tinggi ini seperti seorang wanita yang namanya Ummu Haram. Subhanallah. Dia minta kepada Rasulullah SAW, "Udu'ali ya Rasulullah, doakan untuk aku ya Rasulullah untuk berjihad di laut." Berperang di laut. Subhanallah. Cuba bayangkan, maksud dia minta berperang di laut. Di laut ini zaman dulu bukan ada kapal Titanic begitu. Dia, kalau kita baca kitab fiqh, siapa naik laut, maksud dia kena buat surat wasiat. Wajib. Kerana dianggap sebagai maradul maut. Makna kalau kita naik laut tu memang separa mati, separa hidup. Sebab lautan, cuba kita tengok lautan. Sangat luar biasa. Kita tengok cantik tapi dia ganas. Kita tengok okey saja tapi dia sangat mengganas. Jadi selalu yang orang nak laut ni kemungkinan tak balik dah. Tetapi seorang wanita yang sangat tinggi angan-angan dia minta kepada Rasulullah berperang di laut. Saya pernah, angan-angan ni okey jugalah, saya tanya seorang student di MRSM. Adik nak jadi apa? Engineer ke doktor? Dia kata saya nak di studio rumah. Okey lah. Jawapan dia yang lain. Saya tanya dua je. Jawapan yang ketiga. Tapi okey lah. Tapi makna dia, kita boleh tahu seseorang itu berdasarkan angan-angan dia. Dan Omar ajar pengikut dia macam mana nak berangan. So kita mesti test angan-angan kita. Omar tanya seorang sahabat, kamu nak angan apa? Saya nak ada kebun. Supaya kebun yang luas ini boleh saya gunakan untuk fisabilillah. Seorang lagi, saya nak dinar. Supaya saya gunakan dinar ni untuk fisabilillah. Omar kata aku berangan mempunyai seperti Ubaidah ibn Jarrah. Ini modal kebun, ini modal dinar, ini modal insan. Insan yang terbaik. Maka wanita mesti berangan. Tamannau. Mana berangan untuk kita meluaskan kehidupan kita. Ma adqal aisha laula fusatul amal. Betapa sempitnya kehidupan kalau tidak ada angan-angan luas. So, mesti kita mempunyai tumuh setinggi langit. Maka kita akan mengejar walaupun tidak sampai. Sebab itu wanita perlu dilatih dengan kehebatan berdiri di atas diri sendiri. Dia tidak taklid buta kepada suami dia. Fahaman Islam tidak begitu. Dia tidak menyembah suami dia, dia tidak menyembah ibu bapa dia. Kalau sebegitu, sudah pasti Asyah menyembah Firaun. Dia sendiri, dia Asyah. Firaun. Dan kita katakan anak begitu juga. Dia tidak mengikut bapa dia yang musyrikin. Ketaatan, okey. Pergaulan, okey. Tetapi minda, perasaan, mauqif, angan-angan, siapa tidak boleh menghalang. Dan ini satu benda yang Islam berikan kebebasan kepada semua. Tetapi malangnya wanita ini ditimpa penyakit fesif. Fesif maksud apa? Dia terikat dengan pemikiran orang lain. Dia tidak mampu membina diri dia sendiri. Sebab itu kita namakan sebagai wanita muslimah. Maknanya yang hanya tunduk kepada Allah. Aslama wajhaha lillah. Dia telah tunduk wajahnya kepada Allah, tidak tunduk kepada manusia. Yang akan menjadikan dia seorang yang hebat. Yang menjadikan dia sangat dihormati oleh suaminya, oleh masyarakat. Dalam kefahaman Islam bukan bererti wanita ini bila dia taat suami dia anggap dia seperti binatang yang boleh dipukul begitu. Cuba lihat Rasulullah SAW bila datang Fatimah ke rumah dia, apa yang Fatimah buat? Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah letakkan Fatimah di atas kerusi Rasulullah. Hormat anak dia. Kerana dia adalah Sayyidatu An-Nisa, ketua bagi wanita di syurga. Rasulullah muliakan Fatimah anak dia. Kalau kita balik, mana ayah kita bagi duduk atas kerusi dia? Duduk bawah. Kita kan kefahaman kita begitu. Makna dia tidak ada penghormatan. Wanita dia anggap kita duduk di belakang saja. Tapi kadang-kadang perlu diangkat darjat wanita. Perlu ditinggikan. Sebab kalau kita merendahkan wanita muslimah, orang lain akan merendahkan wanita muslimah. Maka tanggungjawab kepada pemimpin negara, kepada pendakwa, kepada semua golongan yang mempunyai, kita katakan tanggungjawab, yang mempunyai pengaruh, kita meninggikan slogan wanita muslimah.
sehingga dia mempunyai kesan terhadap masyarakat. Dia adalah alternatif terkini untuk memimpin, untuk memberi petunjuk kepada masyarakat. Ini satu benda yang luar biasa. Sebab tu saya kongsi pengalaman saya ada guru saya, ramai guru perempuan yang saya sangat hormat, dan saya banyak belajar dengan guru perempuan lebih banyak daripada guru lelaki di Mesir. Dan mereka mencurahkan kasih sayang kepada saya lebih daripada guru lelaki. Dan mereka amat prihatin. Sebab saya pun tak tahu saya baik yang ustazah. Ramai ustazah yang baik saya. Sebab saya minat bahasa Arab. Jadi saya minat bahasa Arab ni, saya gila bahasa Arab. Hari-hari saya pegang kamus, buku nahwu duduk di tangan saya aja. Jadi saya bukan suka bergaduh, saya suka tanya. Bila tanya ustaz pasal apa kena baca macam ni? Dia tak larat sebab saya suka soal. Sampai ustaz kata bacalah macam mana pun. Baca macam mana pun saya pun tak apa. Tapi bila jumpa ustazah, sangat beri perhatian kepada saya. Saya ada guru, Ustazah Fatimah, Ustazah Zainab, Ustazah Ruqayyah. Subhanallah, mereka memberi pintu. Kadang-kadang tu nasyid Umi Kasum pun dia orang bagi pinjam. Kenal Umi Kasum? Umi Kasum ni macam Siti Haliza Malaysia lah. Siti Haliza ni orang panggil legenda lah. Umi Kasum ni legenda. Dia mati ada orang bunuh diri. Sayang kat dia. Tapi jangan tiru yang tu, Siti Haliza mati pakai bunuh diri lah, hidup. Jadi dia ni saya sangat rapat dengan mereka. Mereka ni banyak bagi bantuan kepada saya. Dan seorang wanita yang saya sangat hormat, nama dia Khadijah An-Nabrani. Dia orang Mesir. Saya ziarah dia. Saya beli buku dia. Dia mengarang lebih kurang 14,000 hadis. 14,000 hadis. Ditapis daripada 40,000 hadis. Dia lulusan sains politik. Tapi dia banyak talak. Suami dia konsultan engineer. Jadi usia dalam 55. Sejarah dan 2005. Sekarang ni dah 10 tahun 65. Dia karang buku tu 5 jilid. Satu jilid besar ni. Seorang wanita hebat. Jadi saya pergi ziarah dia sebab saya sering sangat jumpa dia. Sangat hebat. Sebab ulama-ulama besar pun iktiraf dia, Azhar pun bagi dia Profesor Emeritus dan sebagainya. Saya pergi ziarah dia di Mesir, nama tempat dia Muhandis, nama dia Roxy. Roxy ni tempat orang kaya lah, mewah. Pergi rumah dia, first kali saya dengar daripada suami dia perkataan yang saya tak pernah dengar daripada seorang lelaki. Dia kata, saya ni menumpang keberkatan isteri saya. Kalau di Malaysia terbalik tu, isteri saya tu lah beli shopping tu. Ni kalau begitu. Tapi saya bila masuk rumah dia, suami dia kata itulah saya menumpang berkat isteri. Kita bukan menumpang berkat, menumpang masalah isteri saya. Begitu. Isteri saya punya masalah, dia menumpang masalah isteri. Mana Khalidah ni tak buat masalah. Dia orang yang berkat. Jadi pergi ziarah dia, saya baca kitab Sahih Bukhari dengan dia. Baca, dia test. Wanita test. Dia tanya soal saya. Jadi ditanya qadaya mu'asirah. Isu-isu semasa. Soal wanita test ilmu kita. Dan saya jadi imam. Semayang. Dia tak boleh jadi imaman. Walaupun dia alim, dia tetap saya jadi imam. Jadi imam semayang. Tapi teguran dia sangat luar biasa. Sebab saya semayang maghrib tu sunat tak buat. Dah di Mesir ni budaya doa tak ada. Habis-habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun terus. Duduk atas kerusi. Kemudian dia kata kepada saya, Fawaz, kenapa kamu tak sembahyang sunat 2 rakaat? Pahala banyak sangat. Dia kata macam tu, sembahyang tu, ya Allah. Tapi dari sejak pada hari tu, jarang sangatlah saya tinggal. Sembahyang maghrib tu, 2 rakaat, lepas tu ba'diyah tu, kira rajin buat. Selepas dia tegur saya. Dulu saya okeylah. InsyaAllah Tuhan terima pahala kita ke. Tapi seorang wanita yang luar biasa. Sebab tu saya rasa dia berkat. Saya tanya dia, Tuan Syekhah, kenapa kamu tak tazhari fil iza'ah? Kenapa tak muncul di iza'ah, di TV? Dia kata, wanita ini permata, duduk di mana pun hebat. Kata-kata, dia seorang yang tawadhu, tak rasa nak menunjuk, tapi dia buat kerja. Syarat. Duduk di, dia punya library dia 10 jam. Suami dia tolong. Ajaib. Suami dia konsultan engineer. Tapi nak bagi tahu di sini, inilah hakikat wanita muslimah. Dia yakin pada muslimah dia. Dia tidak berhajat kepada famous, dia tidak berhajat kepada jawatan, kerana jawatan muslimah itu sangat luar biasa. Kalau ada alhamdulillah, tapi dia bukan mengejar sedemikian. Kerana dia adalah jauhar, dia adalah permata. Duduk di mana pun kita akan lihat kehebatan. Tapi muskilah di zaman sekarang, perasaan sedemikian tidak wujud di dalam wanita muslimah sendiri. Dia mencari populariti. Masuklah keluar emas. Begitu. Dah tua dah. Subuh dah senja dah. Ini masalah saya pun tengok. Yalah, kadang-kadang tu okey. Tapi dah 65 tu rasa-rasanya dia kena buat kilauan
lawat akhirat kot lah. Jadi bukan keloma. Dan sampai bila lagi 65 alam yang nilai amanu antahsha'a qulubuhum bidzikrillah. Dah sampai hati orang beriman nak khusyuk pada Allah. Ya kita pun anak muda pun kita sebut nanti tuan-tuan buat ibadat. Tuan-tuan tak buat ibadat juga. Masih lagi dengan kelalaian. Ini muskilah kita bila kata Syekh Qaradawi, wanita muslimah sendiri tidak kenal dia. Dia tidak mengoreksi dirinya, maka dia terpengaruh dengan barat. Wih, barat macam ni, wih, barat macam tu. Dia tidak mengenal Al-Quran dia tidak mengenal risalah Nabi dia tidak mengenal risalah salafus salih. Maka dia sibuk dengan agenda-agenda kebaratan. Akhirnya dia tenggelam di dalam tamadun-tamadun lagi. Ini di antara benda yang kita nak buat program ini supaya wanita muslimah dia berperanan. Dia kata saya berperanan, bukan saya pasif. Dan insya-Allah kita akan hurai satu persatu dan saya nasihatkan buku ini sangat bernilai dan saya ringkaskan dan saya buat banyak poin-poin yang saya ambil daripada buku ini dan saya ringkaskan dalam buku saya Wanita Muslimah Alternatif Terkini. Untuk menggambarkan wanita muslimah, dia adalah wanita yang bergerak, bukan wanita yang orang Kedah kata mandor. Orang tahu mandor apa dia? Tak tahu mandor? Mandor tu maksud dia cerai lah. Tak cerai. Tengok Imam PU Syahul kata apa? Tak mengaji, cerai. Cerai ni maksud dia tak ada apa, haprak. Begitu. Tak haprak, haprak pun tak tahu. Macam mana ni mengaji UKM tempat bahasa. Sebab tu kena belajar bahasa Kedah. Saya rasa heran orang tak mau belajar bahasa Kedah. Dia the best in the world. Kedah ni dikatakan Nabi Adam pun turun kat Gunung Jerai. Melawak Imam Abdul Asyar. Berkata kita punya kapal pun Torik bin Ziyad pun daripada Yan kayu kita. Mana ada main Selangor? Tak ada. Kedah itu melawak ya, tak apalah. Okey, kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya orang Kedah semualah. Sungai yang paling terbaik di Malaysia Sungai Kedah. Cuba minum tengok cerdik. Tak cerdik mati je. Okey, kita tengok hakikat wanita di syarak. Asal Imam Muda di situ dah. Ini ancaman pemikiran. Cuba kita analisa balik. Apa ancaman yang mengancam wanita? Iaitu menuntut hak samaan. Semua nak sama. Oh, saya mesti seperti lelaki. Orang yang minta sama ni orang tak cerdik. Kita dalam tabiat mana ada benda yang sama disebut ad-diddu yuhsinuhu ad-didd. Yang mencantikkan lawan ada lawan dia, bukan yang sama. So, kalau kita minta sama dengan lelaki, kita memang tak cantik. Cuba bayangkan lelaki perempuan ada halqum. Hilang kecantikan dia. Walaupun rupa dia macam Nilofa, tiba-tiba ada halqum di situ. Tiba-tiba ada misai. Dia tak ada misai, buat misai. Bawalah cun sikit. Mana ada begitu. Dia mesti berlawan dengan lelaki. Dan tu pakai orang perempuan banyak. Hak tu yang boleh buat butik tu. Mana ada orang buat butik lelaki? Jarang. Dia buh belakang-belakang. Munawarah pun jubah sikit lelaki. Buat jubah. Yang lain semua perempuan. Sebab orang perempuan baju dia banyak. Macam Imam Muda Asyar kata tadi. Sampai bila tukar baju, almari pun kena tukar. Itu wanita crazy. Salah dia tak crazy masalah. Dia bila dia tengok baju tu di muka macam ni. Ya Allah. Dia nak geram. Lupa habis. Betul tak? Dia jadi moyan. Itu. Tapi kalau tak ada wanita habislah shopping semua tak laku. Tapi ada kajian barat, wanita ni hebat. Dia buat kajian kan orang perempuan cakap sehari 60,000 kata. Sambil masak ni. Kita orang lelaki bagus. Astaghfirullah. Tapi kajian menunjukkan kalau orang perempuan tak pandai bercakap, anak tak pandai bercakap. Kami yang pandai bercakap, Imam Muda Ashraf pandai bercakap tu, mak dia ajak, bukan pak dia. Mak dia mengadu, pak hang tu lah, keluar rumah tak balik lagi. Jadi tak ada bercakap. Tapi kalau mak dia jadi kalau budak-budak tak bercakap, kita tengok, bukan cek pak dia, cek mak dia. Mak dia buat apa? Oh, mak dia tak buat apa, dia jatuh senyum. Lapar mak. Begitu. Jadi kelebihan saintifik Allah buat orang perempuan pandai bercakap tu untuk mengajar anak. Sebab tu dia bercakap daripada mengandung sampai ke mati. Abang, kalau saya mati ni abang, sehingga anak-anak abang. Kalau abang nak kahwin pun, bagilah rumput tumbuh di tanah saya. Mula mati. Orang suami dia baik sungguh, hari-hari pergi siram.
Subhanallah, siram. Aku buat tak pernah orang jumpa siram. Hari-hari dah seminggu, pasal pola tak tumbuh juga. Orang di kampung puji lah, subhanallah, Ustaz Hafizuddin ni siram. Bukan dia orang lain. Siram. Pasal apa siram ni? Tak, so isteri saya pesan, kalau tak tumbuh rumput, jangan kahwin lagi. Saya duduk siram, tak tumbuh-tumbuh. Punya rajin siram. Jadi tak apa, tu orang perempuan dia pesan macam tu, tak apalah. Tapi nak bagi tahu ini bahaya. Hak kesamaan ini dibincang dalam buku banyak Dr. Muhammad Imarah. Saya nasihatkan kalau siapa yang mengenali Dr. Muhammad Imarah, dia banyak memperjuangkan hak wanita. Qadayal mar'ah. Semua dia bahas. Isu wanita setengah akal ke apa semua tu yang ditafsirkan dalam bentuk yang tidak tepat, maka dibincangkan dalam isu ni. Yang kedua, menggugurkan sebahagian kewajipan Islam. Mula ada dia panggil falsafah fenomena creative chaos dia panggil. Dia mula mempertikaikan kenapa kena pakai tudung? Rambut kaki cantikkan maya, tengok rambut saya tu. Oh, dan ni saya pakai, dia pakai apa, shampoo apa tu, dia pakai apa? Yang satu? Rejoice, begitu je rambut saya. Takkan saya nak simpan begitu? Mesti tertayang kepada orang. Ini anugerah ilahi. Oh, begitu. Ya, artinya tu ini ada ilahi. Ku putih tentu putih. Begitu. Tapi saya pakai, tak pakailah. Saya tak heran kalau kulit saya pakai ku putih, dia putih, saya heran. Tapi Anzalna pakai, saya tak heran. Sebab dia memang putih. Cuba ambil saya. Seminggu, saya putih. Pakailah ke putih. Kau kena cat muka apa. Okey. Yang kedua, yang ketiga, ancaman yang menganggap komandanan adalah pada kehidupan barat. Nak moden, tengok barat. Barat sekarang ni mengadu tentang pembunuhan moden mereka. Sebab bila moden sangat, sampai orang perempuan di sana tidak ada falsafah iffah. Iffah maksud tidak ada akhlak langsung. Ini benda yang sekarang ni berlaku dalam dunia umat Islam. Mereka sendiri mencipta satu istilah etik. Akhlak, etika. Kita nama akhlak. Ataupun qiyam. Mereka mencipta nama akhlak. Sebab mereka dah untuk akhlak mereka create konsep etik. Sebab tu buku mereka banyak motivasi semuanya. Akhlak, etika, power of kindness, power of forgiveness. Dia mula ke arah begitu. Kita dan Nabi ajak lama dah tak terikut juga. Kemudian ingin bersaing dengan lelaki dan merendah-rendahkan mereka. Ini masalah pemikiran wanita yang salah. Bila dia bersaing lelaki untuk merendahkan kaum lelaki. Dan Qadawi bila dibincang perkara ini, dia bahaskan bila orang perempuan dia naik ke tinggi dan dia merendahkan kaum lelaki. Misalnya jawatan dia tinggi. Orang lelaki ni rasa dia panggil inferior, kompleks. Dia nak balik rumah mak mentua takut. Yalah, kereta pun kereta isteri dia. Aku malu lah nak jumpa mak mentua aku. Yang ni pun, yuran anak pun dia yang bayar. Dia mula menyendiri. Sebab tu suami yang kadang-kadang dia punya jawatan yang rendah daripada isteri, dia akan pelik daripada orang lain. Dia balik rumah pun lewat-lewat. Dia malu nak jumpa isteri dia. Isteri dia pula, abang kerja macam mana okey? Itulah, tadi jumpa Tan Sri. Sebab isteri kan contoh tu, lagi tu Tan Sri saya tadi jumpa Bangla je. Dia mula jumpalah masalah keluarga bila suami tu rendah jawatan, dia mula ada inferior. Tapi kalau isteri dia tawaduk, insya-Allah macam Fatimah yang Sayyidina Ali tawaduk masing-masing menuju kepada Allah, tidak akan ada perasaan begitu. Tapi kalau mula dengan jawatan, suami tu rasa poyo, takut, nak balik rumah takut. Malu. Orang lelaki ni dia pelik. Dia bila ada orang perempuan tinggi daripada dia rasa sangat malu. Ini satu benda yang berlaku. Baik, yang kedua kisah akhlak. Sekarang ni orang perempuan dah mula hisap rokok dan hisap shisha. Bukan pun dia tak hisap rokok. Orang yang hisap rokok dia kena sit kan. Tarik buah keluar kat hidung. Lepas tu tengok orang lelaki hisap rokok. Ni dia style. Berkepul-kepul rokok tu, menyampah tengok. Tarik. Melawak dia macam tu lah. Dia dalam konsep seminar ataupun training ni, dia kena kutuk sikit bahawa orang tak tidur kan. Kemudian gaya hidup ingin kepada kebebasan sama lelaki dan perlumbaan samanya diulang balik. Okey, teruskan. Okey, kita nak masuk ni bab sosial tu. Wanita sebahagian dari komuniti. Ini yang penting. Sebab kita rasa rugi sangat. Saya jumpa dengan seorang bekas profesor. Dia datang ke Telaga Biru. Nama dia Profesor Khadijah. Khadijah nama dia hebat. Nama Profesor Khadijah. Saya cerita pasal Khadijah. Kemudian saya tanya, ada tak di sini yang pensyarah. Lepas tu dia beritahu ni Profesor Khadijah, psikologi. Kemudian dia beritahu kepada saya sekarang ni dia di masjid, dia buat kelas khusus. Bukan selalu orang mengajar agama, dia ajar psikologi orang tua.
Sebab dia dah menyumbang dah berpuluh tahun di universiti, tiba masanya dia nak menyumbang ke dalam dunia masjid. Sebab masjid kita ni sekular sebenarnya. Sebab ajar ilmu agama saja. Psikologi tak ada, manajemen tak ada apa. Melainkan kita tu syarahan kita untuk akhirat semata-mata. Maka dia buat perubahan sedikit. Dalam kuliah wanita ada fasa untuk mengajar ibu-ibu tua ni yang mungkin down, yang mungkin masalah yang anak dia ajar, psikologi orang tua. Dia tanya saya, ada sahabat-sahabat yang kata tak payahlah kita belajar psikologi, kita akhirat dah nak meninggal dah. Saya kata ini ajar sekular juga. Apabila kita menganggap ilmu agama ini hanyalah terbatas kepada untuk beribadah. Maka ini yang kita nak. Kita merasakan kita sebahagian daripada komuniti. Jangan tunggu orang panggil. Kenapa tak ada kerja? Orang tak panggil. Itu manusia tidak bertanggungjawab. Kita mesti create kerja. Kita mesti cari peluang. Ini yang melanda umat Islam. Cuba tengok rancangan Oprah. Oprah ni dia seorang penyumbang jutawan. Dia billionaire. Dia support semua. Orang yang penonton datang ke sini, dia bagi semua hadiah. Kita tak mampu nak bagi macam tu. Kalau saya billionaire, saya bagi seorang. Bagi buku ni free lah. tak jadi tinggi sangat, tak bagi pula. Jadi Oprah, kita tengok sumbangan sosial dia sangat luar biasa. Dia sponsor di Afrika. Dia kulit hitam dan sejarah dia sangat buruk. Dia dirogol. Dan kenapa kita tidak belajar daripada Oprah? Saya suka sangat orang macam tu. Sebab saya rasa suka sebab mereka ni orang kafir. Tapi kenapa mempunyai jiwa yang sangat baik? Kita orang Islam, ada Tuhan, ada Nabi. Tapi jiwa kita sangat kecil dalam sumbangan sosial. Susah sangat nak tolong orang. Dan ini satu benda yang sangat penting apabila wanita merasakan dia sebagai komuniti. Dia adalah orang yang tangan panjang, bukan mencuri. Tapi kita istilah Melayu kita, tangan panjang tu mencuri. Istilah Arab ni orang yang kuat, membantu. Jadi ini yang perlu diajar dalam masyarakat kita. Diajar untuk tolong. Sebab tu ulama kata, masa kecil-kecil kalau kita nak bagi sedekah, suruh budak-budak bagi sedekah. Supaya dia suka bagi sedekah. Buang perasaan bakhilnya. Sebab itu perasaan sebahagian daripada komuniti sangat penting. Kerana Dr. Ali Qarahdai kata, kalau masyarakat tak diajar perkara ini, dia tidak mampu untuk bangun. Kita adalah sebahagian di antara satu sama lain. Kita bukan asing. Sama ada lelaki dan perempuan. Orang perempuan berhak menegur. Orang perempuan berhak membagi pandangan. Sebenarnya akal ini berkongsi. Ar-ra'yu mushtarak. Akal berkongsi. Tidak ada lebih di antara lelaki dan wanita. Mungkin apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi yang lain ruang sangat luas. Cuba kita tengok secara retinya, dekan, rektor di UIA, perempuan, Datuk Zaleha. Orang perempuan ke depan. Ini menunjukkan bahawa kita dalam dunia dakwah pun perlu menunjukkan idea, bukan menunjukkan benda-benda yang lemah, tapi idea, ilmu, takwa, sumbangan dan kelebihan. Sebab tu kita katakan sumbangan sosial telah digerakkan oleh Kristian dah hampir 40 tahun. Kita baru. Kristian, bila dia nak masuk ke dalam satu tempat untuk mengajak tokoh-tokoh tempat, dia hantar doktor wanita selalunya. Orang lelaki ni pongah sikit. Orang lelaki, saya rasa bila kita berunding tak cepat marah. Tengok orang lelaki ni. Kita macam nak menang. Tapi orang perempuan ni dia menggunakan tipu daya dia. Gitu tipu daya. Innaka yakuna azim tu. Orang perempuan ni pandai berlakon, betul. Dia boleh menangis, boleh ketawa. Dia boleh buat muka welfare. Itu kehebatan wanita. Kadang-kadang kan dia macam saya cerita selalu, ada dulu mami tu dia jual kerepek, muruku begitu. Dia tahu rumah saya. Dia akan buat begitu. Kesian sama mami. Belilah apa dia kepu ni. Jadi bila dia sebut ayat dengan suara dia, kita kesian, kita beli. Dia tak kata barang dia bagus. Dia tak kata dia kesian sama mami. Sebab tu orang perempuan pandai kurang harga sampai berniaga miskin. Dia kurang kesian sama saya. Ini anak saya kecil. dia boleh buat muka sedih. Dia berpaling, dia tak sedih dah. Dia jumpa pesyarah, tolonglah doktor, kesian sama saya. Cakap keling pula aku. Tapi ikut mami tu. Saya bukan kita kata itu usut perhinaan, tapi orang perempuan dia boleh buat seorang begitu. Dia sangat hebat. Dia boleh menggunakan emosi dia. Sebab itu kita tengok seorang ibu dia pujuk anak lain daripada ayah.
Saya mak kata, kesian lah kat mak pergi lah sekolah, mak sakit. Dia duduk, ayah hantar api, aku kotan duit banyak. Duit aku banyak dah. Ini yang orang lelaki yang tak boleh buat benda tu. Sebab tu, Nabi sebut orang perempuan dicipta daripada tulang belakang. Bukan tulang belakang secara zahirnya. Maksud dia seorang yang lembut. Dia punya kuasa luar biasa. Dan rahim itu yang Allah cipta, dia letakkan dalam perut seorang perempuan, bukan perut lelaki. Lelaki habis rumah tu runtuh. Dia mengamuk. Orang perempuan ni mempunyai kasih sayang yang luar biasa, tabiat. Sebab itu bila masyarakat masuk, wanita masuk dalam masyarakat, apa yang kita nampak? Kasih sayang. Tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, ibu-ibu di sini, selalu tuan-tuan dan perempuan. Saya kalau khutbah Jumaat, salah sebab khutbah Jumaat lelaki je. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah lah, perempuan tak apa, dia tersilap. Tapi tak apalah, kita anggaplah orang perempuan yang dengar di TV dan sebagainya sekali. Bila orang perempuan, kita tengok cikgu-cikgu di sekolah, siapa yang banyak sembahyang hajat? Cikgu perempuan betul tak? Cikgu lelaki lagi, ajar puluh tu boleh lah. Cikgu perempuan tak apa, malam ni cikgu sembahyang hajat, baca Yasin pula. Dia luar biasa. Dan saya tengok kebanyakan pensyarah yang hebat adalah perempuan. Dia buat nota, dia buat tahdid, dia buat PowerPoint, dia masuk. Ini orang lelaki okey? Assalamualaikum. Okey, kita baca hari ni. Okey, macam Piramli lah, tulis. Hari-hari main bola. Cikgu tidur gitu. Oh, kebanyakan pensyarah lelaki dia tak buat persediaan apa. Dia cool. Orang lelaki biasa relax. Sebab dia boleh jadi pemimpin khalifah. Dia cool. Tak lawak ni. Biasalah orang lelaki tinggal 2-3 orang ni kena ada ketahanan sedikit. Jadi kita tengok di sini, wanita di bahasa komuniti, saya tak mahu cerita satu-satu, tapi inilah hakikat sosial, pembagian sosial ni. Wanita mempunyai hak untuk bergerak seperti mana Kristian. Kristian, cuba kita tengok, hari Ahad turun gereja. Orang perempuan hari Jumaat pergi shopping. Saya katakan daripada orang perempuan minta hak nak jadi hakim, saya minta dulu hak sembahyang Jumaat. Tapi dia tak mau minta sebab apa? Itulah, saya ada anak. Dia menggunakan alasan-alasan. Tapi saya heran, kenapa tak minta? Di sini UKM orang perempuan sembahyang Jumaat tak? Tak juga, saya rasa ajaib. Majnun. Crazy. Saya ini bahasa Arab melawak je lah. Saya hati penyayang. Tengok kucing tak makan pun menangis. Melawak. Tapi bahasa Arab begitu. Sepatutnya, kita duduk di universiti, orang perempuan sembahyang Jumaat dengan khutbah, dapat ilmu. Dan bila kita sembahyang 2 rakaat, gugur 4 rakaat. Satu-satu yang sembahyang sunat bagi perempuan cukup untuk tidak mengadakan sembahyang fardu. Tak ada aku nak minta jumpa. Kami nak sembahyang Jumaat. Apa salahnya Jumaat? Itu satu kelebihan. Pahala dapat, ilmu dapat, perkongsian, tanggungjawab kita dapat. Dia pilih-pilih pula. Tak syok sembahyang Jumaat. Tak minta. Dia ambil yang mana? Sama dengan syahwat dia. Ini muskilah apabila agama mengikut syahwat. Sedangkan di zaman Rasulullah, orang perempuan pergi sembahyang Jumaat. Datang sembahyang raya. Nah, ayah sebab baju cantik. Bukan nak sembahyang raya, baju cantik. Aku 3-4 pasang dah. Dia nak pergi je sembahyang. Ni saya bukan, ini melawak ya. Tapi maknanya, sebab kenapa tak ada orang yang minta sembahyang Jumaat? Sedangkan ia adalah satu benda yang berkongsi. Kita duduk sama-sama. Kalau di Mesir, orang perempuan tak perlu pakai telekung. Dia pakai seluar masuk masjid. Dengar khutbah. Cuma khutbah di Malaysia, sayang sikit dia tidur. Bila dengar, saya sedih masa khutbah masa banjir di Kelantan tu kena ada satu tajdid. Banjir di Kelantan, Terengganu, apa yang berlaku? Dia tak ubah teks, dia baca teks yang lama. Ibu bapa, kita perlu mendidik anak-anak yang di Kelantan tenggelam khutbah Jumaat. Di sini baca tentang pendidikan anak-anak. Saya rasa tak kenal langsung itu. Kita punyalah sedih ataupun duk dengar orang Kelantan tenggelam, khutbah Jumaat tak sentuh tentang Kelantan. Mereka masa penutup doa tu. Sepatutnya takkan tak boleh ubah teks sikit. Cerita pasal banjir, musibah, minta tolong. Ini anak-anak perlu dididik semua tu. Ini muskilah. Kerana dia tidak membincangkan apa yang diperlukan oleh umat. Jadi kita dah khutbah mengantuk. Last sekali dengar, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Oh, kita bangun. Allahu akbar. Khutbah tak. Sebab khutbah itu, dia adalah ilmu, dia adalah motivasi. 20 minit, orang bangkit semangat. Tapi tak digunakan begitu. Baik. Ini di antara perkara-perkara yang melibatkan sosial. Jadi orang perempuan di antara hak yang patut dia minta adalah hak solat Jumaat. Minta satu khas. Sebab ia merupakan amalan salafun salih. Sampai Nabi menyebut, la tamna'u ima Allah al-masajidah. Jangan halang orang perempuan pergi masjid. Kalau orang Kristian pergi gereja hari Ahad, hari kemuliaan mereka, kenapa orang Islam tak tunjuk begitu?
Ini antara benda yang perlu kita murajaah untuk kita melihatkan kekuatan umat Islam. Begitu dengan zakat, hak sosial. Kita tahu zakat, suami yang tanggung zakat fitrah. Tapi apa salahnya? Abang tahun ni, abang tak payah bayar, saya yang bayar. Untuk menunjukkan kesatuan, pelibatan sosial. Sebab itu sunat bagi orang perempuan, walaupun dia ada suami, bayar zakat. Saya tahu memang benda tu orang perempuan akan sebut, isteri kita pun sebut, tak apalah abang bayar tanggungjawab. Kita faham, kita boleh bayar RM7 tu, tak ada masalah. Tetapi kita nak dia sendiri yang mencari orang miskin. Dia sendiri yang turun, dia rasa dia sebahagian daripada masyarakat. Ini yang kita nak sedarkan. Dia bagi tanggungjawab sosial ini dipelopori oleh Kristian. Kristian yang kuat. Tapi orang Islam dia pilih-pilih. Yang mana sesuai dengan nafsu dia. Tapi untuk agama dia, apa yang dia buat. Ini satu problem apabila kita membincangkan isu-isu sosial. Kalau kita melihat opera, siapa lagi tokoh-tokoh yang besar di barat, di antaranya adalah orang perempuan yang banyak menyumbang dalam kehidupan mereka. Tapi kita nak cari tokoh-tokoh Islam agak kurang. Kita nak orang perempuan ini, dia yang menjadi di antara tokoh yang disebut selepas kematian. Kita tak maulah tokoh nyanyian. Nyanyian ni okey, tak apa. Tapi dia bukan satu benda yang membangunkan sejarah. Dia hanya sebagai orang kata persampingan. Dia betul ada kesan dalam tamadun. Tetapi dia tidak sebesar dalam sumbangan. Contoh wakaf. Wakaf orang perempuan duit banyak. Dan dalam sejarah Rasulullah, Nabi kata orang perempuan lebih menderma daripada lelaki. Subhanallah. Di zaman Rasulullah, hadis riwayat Muslim menyebutkan bahawa orang perempuan dalam sudut sumbangan sosial, mereka yang lebih pulun. Orang Kedah kata, itu ada lagu Kedah, pulun Kedah. Pulun, Kedah, pulun. So, dia bukan pulut. Beza tu. Pulun, Kedah, pulun. Kadang keliru. Dia bukan pulut. Jadi orang perempuan dalam sejarah mereka, sampai mereka ini, orang kata apa, dia bersedekah sangat banyak. Kita jangan ambil hadis yang mana orang kata, orang perempuan ni kena sedekah banyak sebab mereka ahli neraka. Kenapa ambil hadis yang sedemikian? Itu Nabi merawat masalah yang menghantui wanita sebab mereka ni banyak bercakap benda yang tidak baik. Maka Nabi berkata yang banyak itu golongan wanita sebab kes mengumpat memang mereka banyak. Tapi bukan menyatakan dalam neraka tu perempuan yang paling banyak. Bukan begitu kefahamannya. Kita tidak boleh memahami teks hadis itu dalam konteks menyeluruh seperti itu. Dan Nabi sebut, aku melihat ramai orang perempuan dalam neraka. Kata, oh perempuan, orang lelaki. Lelaki lagi ramai. Yang duk rogol orang. Takkan masuk syurga tu. Yang duk tuduh orang. Itu ahli syurga ke? Tak. Konsep kita ambil daripada Al-Quran. Nabi bila terang, kadang-kadang tu berbentuk kes tertentu. Macam Nabi sebut, Al-syu'mu fil mar'ah. Sial itu pada perempuan. Hadis sahih. Maka hadis itu digunakan oleh sebahagian kata, sial. Perempuan ni sial, jahat. Dengan hadis itu menceritakan tentang wanita-wanita seperti yang pelacur, wanita-wanita yang buat kejahatan. Maka dia yang membawa sial. Bukan dia menceritakan semua wanita, tapi disalahgunakan, maka dia menjadi satu definisi bagi wanita ni asal sial. Tapi difahami dalam bentuk Malaysia, dia pergi siang, bawa siang, itu makanan. Siang tu. Itu makanan, tapi kefahaman begitu tidak sah. Sebab tu Syekh Ahmad Ghazali dia beri satu kaedah. Setiap hadis yang mana merendahkan ataupun mengecilkan wanita perlu ditakwilkan. Perlu diinterpretasikan supaya taraf dia itu tidak seperti mana yang disebut dalam zahir hadis, literal hadis. Mempunyai makna yang lain. Sebab bila kita faham begitu, macam misalnya wanita setengah akal, maka kita kata dia setengah akal. Setengah akal. Sedangkan berapa ramai wanita yang bijak. Dah jadi doktor, takkan bodoh lagi kan. Jadi dekan walaupun dekan, tapi dekan ni setengah akal. Yang kita ni mak rempit, akal penuh. Subhanallah, ajaib. Nabi menceritakan satu bentuk yang perlu dikaji semula. Apa maksud Rasulullah SAW? Bukan diumumkan begitu sehingga perempuan rasa pasif. Sedangkan Allah menyebut tadi wal mu'minuna wal mu'minat. Orang perempuan dari sudut yang lain semua disebut. Peranan mereka, jihad mereka, sehingga Sayyidina Aisyah mempunyai tumbuh yang tinggi dalam jihad sosial, dalam jihad berperang. Disebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak berjihad. Saya nak berjihad. Sebab saya melihat jihad ni yang paling tinggi amalan dia. Maknanya tidak ada halangan untuk berjihad. Cuma Nabi kata orang perempuan ni ada faktor dia, maka jihad yang paling tebas adalah haji. Tapi tidak ada halangan untuk orang perempuan terlibat. Bahkan di dalam buku ini menyebutkan apabila seorang wanita itu terlibat dalam sosial, suami dia wajib bantu kerja di rumah. Oh, ini
Isteri saya tak ada, kita selamat. Jadi, bila isteri itu terlibat dalam sosial, suami kena tolong juga basuh pinggan. Suami tak boleh buat macam Haji Sattar. Pas siapa tabang aja, tengok abang. Sebab itu dalam istilah fiqh dia panggil ada satu benda al-ta'assuf fi isti'malil haq. Menyalahgunakan kebenaran. Suami menyalahgunakan hak dia di dalam memerintah isteri. Sehingga isteri ni jadi kuli. Ayah menyalahgunakan kuasanya sehingga anak jadi kuli. Bos macam tu juga, pemimpin macam tu. Tidak ada istilah kuli dalam Islam. Sebab itu kita menyeru kepada anak-adik muda begitu, mesti ada semangat sosial. Bukan bersosial, mana sumbangan. Kita fikir apa yang kita nak bangunkan masyarakat. Saya bagi contoh. Ni ustaz lah. Ramai orang ustaz-ustaz tak baca khutbah Jumaat. Betul dia komplain. Tu imam tu baca khutbah tak betul. Dia tak pergi tanya masjid apa yang perlu saya sumbang. Ini tunggu, masjid tak panggil saya tak pergi. Pasif. Sampai Tok Khatib baca khutbah macam mana? Kita berbangga di universiti kita ada 7 paku lantai. Orang pun pergi tengok. Apa 7 paku lantai tu? Rupanya 7 fakulti. Fakulti tu di paku lantai. Orang tua-tua. Muslimin, dan dirahmati Allah. Daerah kita menjadi seperti halilintar. Orang pun heran, apa itu halilintar? Pergi cek-cek rumah Hitler. Hitler tu jadi halilintar. Orang tua-tua baca. Itu tak masuk yang suara yang Jawa lagi. Tapi yang anak muda dia geram. Apa bacaan tak betul? Waladhalin. Amin. Surah itu imam tak sedap langsung. Tapi dia pasif. Cuma dia yang, insya-Allah dia yang tawarkan. Begitu dengan kita. Di zaman Rasulullah, dalam hadis Bukhari, orang perempuan cuci masjid. Kerja banyak. Cuci masjid sampai bila dia meninggal, Rasulullah pergi masjid. Mana dia? Tak ada, dia meninggal semalam. Kenapa tak beritahu aku? Tak nak ganggu Rasulullah. Rasulullah pergi cari kubur dia, sembahyang jenazah dia. Siapa yang Nabi sembahyang jenazah? Ahli syurga. Subhanallah. Saya pergi Turki. Alhamdulillah saya tengok di Turki perkembangan Islam sangat hebat. Saya pergi situ masjid tu, saya tengok ada 2-3 orang makcik cuci masjid. Saya pergi interview dia, tapi adik saya lah. Saya arti tu lah. Nelson, Iyim, begitulah dekat Tasyakuleh tu, tahulah. Macam cerita Korea lah. Cayuk. Begitu sekat tu lah. Tapi orang lain aku tak tahu. 2-3 perkataan. Jadi interview dia. Saya tanya, makcik tu anak ada berapa? Ada 2-3 orang, yang seorang pensyarah, yang seorang anak-anak raja hebat. Jadi kenapa makcik raja masjid? Yang pertama dia kata nak cari keberkatan. Yang kedua nak sara diri sendiri. Dan dapat berkat. Vacuum masjid, subhanallah. Ini hakikat wanita kita. Dia tak ada lah, nanti dia pencen nanti tu lah, Masjid Razan, pencen ni, YouTube, lepas tu lah, tengok TV tu, contoh Mahajar Lawak. Gelap begitu. Tapi sebenarnya umat Islam begitu. Dia cari masjid. Dia mencari. Bukan dia dicari. Sebab tu Tuhan sebut kuntum khairal ummah. Ukhrijat linnas. Kamu sebagai umat yang dicipta untuk memberi manfaat kepada manusia. Sebab lam linnas itu, ulama kata lam lin manfaah. Maksud kita dicipta untuk memberi manfaat kepada manusia. So kita kena keluar. Ini yang sosial lah. Kita teruskan. Yang lain. Masa nak bila? Betul tak apa, kita forum. Baik. Tokoh-tokoh zaman salaf. Teruskan. Saya bagi satu contoh. Khadijah orang tahu dah. Yang kedua, Ummu Sulaim. Yang ketiga, Asma binti Umais. Yang ni nak cerita. Asma binti Umais ni dia kata pun seorang sahabat, seorang wanita, dia sangat hebat. Dia kehilangan anak. Nak cerita betapa hebatnya tokoh-tokoh yang sangat menarik cerita dia. Anak dia meninggal dunia. Kalau kita anak meninggal dunia macam mana? Abang, anak kita. Okey, dia macam mana? Tengok cara macam mana dia handle anak dia meninggal dunia. Suami dia balik kerja, dia layan. Makan, minum, sembang. Anak dia meninggal dalam bilik. Lepas tu suami tanya, macam mana anak? Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin mati. Alhamdulillah mati. Tauriah dia panggil. Kemudian dia layan suami dia sampai mereka berhubungan, suami isteri. Hari esok barulah dia cakap dengan suami dia. Kata, abang, apa pandangan abang kalau kita pinjam barang orang, tuan dia nak balik barang tu.
Abang kata kena bagi balik lah, tuan ni minta. Begitulah kita abang, oh yang ni bahasa Kedah lah, tak ada. Dia cakap, sehari hadis palsu pula, dia cakap, aku kena gam pula. Jadi, macam itulah anak kita ni, Tuhan dia ambil dah. Mana dia? Dia tidak emosi. Tu ustaz tu wanita dulu cerita, memang wanita dulu, tapi cuba kita tengok akhlak yang sangat tinggi. Baru dia beritahu kat suami dia, anak dia dah meninggal dunia. Barulah suami kena, dia tak melompat. Abang bila kalau tengok orang yang situ kadang-kadang India, Cina. Kalau tengok di Arab tu, ya Lahwi, dia tepuk kepala. Kita tengok pening kepala lagi serabut. Menangis tak apa, rahmah. Tak apa menangis, tapi janganlah dia tepuk kepala begitu kan. Anak kita beda. Ini dia antara cerita salafun salih yang perlu kita ada paling kurang 10 dalam otak kita. Kita ada tengok tak rancangan hari Jumaat apa Hidayah. Baru ni Ustazah Fatimah kan rancangan cerita pasal wanita. Jadi sebenarnya itu hakikat. Orang perlu kepada tokoh. Hidup kita dengan tokoh. Sebab tu dia dalam syair sebut tashabbahu fa illam takunu mithlahu. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah gaya orang yang hebat, kamu akan jadi macam dia. Walaupun kamu tak jadi macam dia. Sesungguhnya meniru gaya orang hebat, dia akan berjaya. Dalam poket kita, siapa yang tokoh kita minat? Perlu kita ada. Perlu kita dalami dia punya sejarah hidup dia, dalami kehidupan dia sampai kita tahu apa yang dia baca buku. Pengalaman saya dulu sangat minat Yusuf Qaradawi. Sampai semua buku dia yang dia beli, saya beli. Dia cerita buku Manfaluti, saya pergi cari buku Manfaluti. Dia kata dia baca Ihya dalam usia 10 tahun, saya beli buku Ihya Ulumuddin. Tak faham tapi seronok. Sebab saya minat Yusuf Qaradawi, saya beli buku Yusuf Qaradawi. Dia kata dia baca buku Nahwu Qatun Nada, kita pun boleh baca Qatun Nada. Dia kata dia baca syair buku-buku Mustafa Rafi'i, kita baca buku Mustafa Rafi'i. Dia kata dia baca dalam penjara muwafaqah dengan I'lam Muqin. So saya masa form 6 saya pergi baca buku I'lam dengan muwafaqah, tak faham apa pun, tapi Yusuf kata dia baca dalam penjara, saya pun baca tapi tak faham apa pun. Jadi semua sebab kita nak cuba jadi macam dia walaupun tak jadi macam dia, tapi apa yang dia buat kita cuba try. Jadi perlu adik-adik di sini cari tokoh seorang pun tak kena tokoh Melayu ke tokoh Arab ke, yang kita boleh tiru gaya dia. Sebab meniru gaya orang yang berjaya adalah berjaya. Ini kita kadang-kadang yang tengok anak-anak muda, apabila dia minat artis saya rasa tak dah salah apa, tapi bila dia jadikan idola, dia akan berpakaian seperti artis. Dan akhirnya kehidupan dia membazir sebab dia tak akan jadi artis. Tapi kalau kita minat ilmuwan, yalah kita faham suara macam mana. Tetapi bila jadi ilmuwan, dia baca buku tu, dia jadi orang yang hebat. Sebab orang perempuan kata Habib Ali Al-Jufri, Hafizahullah, seorang tokoh ulama tasawuf yang hebat di Yaman, disebut orang perempuan kalau dia tak keluar dengan ilmu dan akhlak, rosak masyarakat. Dia akan jadi NGO lah, GRO, dia akan jadi NGO. Tersasul gitu. Saya tarik balik, okey. Sebab bila orang perempuan dia keluar dalam masyarakat, tidak ada ilmu, dia nak bagi apa? Nak jadi buruh tak larat. Takkan jadi buruh, tidak sesuai orang perempuan jadi buruh. Ni bawa bas, pusing, apa steering. Pening kepala juga. Makcik, duk pajak tan elektrik. Rupanya makcik beda pajak tan elektrik. Jadi konduktor bas, walaupun benda tu tak haram, tapi tak sesuai dengan ruang dia. Mereka tak ada hajat dan darurat tu nak buat macam, tapi wanita mesti keluar dengan ilmu dan akhlak. Sebab dia adalah sekolah, kata Syauqi, al-ummu hiyal madrasatul ula idza adattaha adatat sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolah, dan bila kamu sediakan ibu, kamu sediakan masyarakat yang hebat. Ini satu benda yang sangat penting. Jadi seterusnya kita ringkaskan, wanita ini boleh baca surah Dahurai dah. Ini boleh dapatkan pembentukan wanita muslimah. Macam kita nak bentuk wanita muslimah, ini sangat penting. Ilmu agama dan ilmu kehidupan. Sebab tu Imam Ibn Abidin rahimahullah disebut apa? Perempuan dalam usia 8-9 tahun tu perlu belajar ilmu seperti memasak dan menjahit. Zaman tu. Ilmu menjahit sangat bagus. Kita duduk kat apartment, berapa ramai orang tak jahit baju. Kita letak di situ. Siapa nak jahit baju, tempat perkhidmatan jahit. Saya sendiri baru nak jahit seluar, saya hantar kedai dapat RM5 orang tu. Kita belajar menjahit. Ini memasak Maggi. Abang nak apa? Maggi. Esok Maggi tom yum. Tapi dia punya perisa tu lah. Lusa pula kari. Jadi rambut abang dia pun jadi Maggi. Ini muskilah. Kita jangan meninggalkan warisan. Walaupun kita dah belajar tinggi, masak perlu. Daripada suami itu suka masakan kopi janda, minuman kopi janda, baik kita kopi isteri itu penting.
Right. Iman yang membawa kepada amal. Iman ini perlu dilatih dengan apa? Melihat. Duduk dengan orang beriman. Baca buku orang beriman. Itu dia pembentukan iman. Iman perlu ada kawan. Iman perlu ada buku. Iman perlu ada tindakan. Lemah iman, tak apa. Kuatkan. Tindakan. Buat. Jangan banyak stres. Jangan banyak berfikir. Jangan banyak sedih. Orang perempuan kan dia kalau bersedih 2-3 hari. Jadi seperti kucing. Kucing tak ada bersedih. Pernah tak kucing dia bersedih? Dia kalau mengorat kucing betina tolak dia duduk miau. Esok dia main lagi. Kenapa kita harus bersedih menangis begitu? Jadi kita kena belajar daripada akhlak kucing yang tak pernah kecewa. Pernah tak kucing kecewa? Kita hantar dia ke market, dia balik rumah balik. Muka tak malu, dia bukan tak malu, dia kucing, nama dia kucing. Itu cerita dia. Kemudian environment yang membina dan memelihara kesucian dan keunggulan wanita. Ini penting. Pada permulaan pembentukan insan, dia tidak boleh bergaul dengan orang jahat. Ustaz, macam nak berdakwah? Tak, itu peringkat yang kedua. Ada tak orang yang sakit di ICU dicampur dengan orang biasa? Tak, di ICU. Jadi dalam permulaan, bila kita ditarbiah dalam satu tempat yang baik, di universiti, kita ikut program, kita boleh jumpa orang yang ada masalah, cuma dengan Assalamualaikum, apa khabar? Tapi jangan kita mencurahkan hati kita jadikan sebagai kawan rapat. Itu pembentukan. Sebab kita masa itu dalam alam yang masih lemah. Sebab ramai orang kata, saya nak dakwah dia. Tengok dia yang terdakwah. Itu slogan biasa. Jadi manusia ni dia seperti mana pesakit. Pesakit luaran sama seperti pesakit dalaman. Bila kita tak kuat, akhirnya daripada tak isap okok. Sebab kita psikologi sebut illam yakun mu'athiran yata'athar. Kalau kita tak influence orang akan influence kita. Itu yang muskilah kita. So kalau kita tak kuat, akhirnya kita dahulu di sekolah Masya Allah ikut tamrin, ikut usrah, tudung labuh, subhanallah. Kalau jumpa orang lelaki, ni betul, dekat masa begitu. Kalau jumpa kami-kami lah, jalan begitu. Tapi kalau jumpa orang Arab, tak ada apa pula. Seolah orang lelaki Malaysia ni jahat semua. Kalau jumpa orang Arab tu, hamu duduk begitu. Dia minta kurang. Tapi kalau jumpa ustaz-ustaz lelaki ni, saya pernah sekali lalu kat tangga tu. Dia Muhammad, tak apa kata apa, tapi tak betul. Tapi bila dia masuk universiti, dia kenal alam luar. Oh, ini tudung nampak kuis singkat sikit. Okay. Minggu depan pakai seluar jin, kemudian seluar syaitan. Tak ada kan? Itu di antara benda kejutan-kejutan. Jadi persikaran sangat penting. Kita manusia ni dia seperti angin, kata ulama karlah. Idza jalasa janasa. Duduk dengan orang jadi bangsa orang. Jalis tu janis. Jadi dalam peringkat pertama perlu kita memilih kawan. Di antara tanda kita berakal, kata Syekh Al-Ghazali, memilih kawan. Kalau kita kawan kita sembarangan, ini akan mendatangkan hati kita muskil. Ini bukan kita resis tak. Dalam pembentukan jiwa sebegitu. Sebab tu kalau kita tengok medik, mana duduk dengan orang lain? Sebab mereka punya tabiat silibus lain daripada lain. Mereka ada hospital khas, cuti mereka sikit, mereka ada makmal dia, mereka duduk dengan mereka je. Sebab kalau duduk dia takut terpengaruh. So mereka dikhususkan untuk dilatihkan jadi doktor. Begitu untuk menjadi orang beriman, dia mesti ada pusat khas. Kristian dia ada tempat pusat khas di Perancisnya, di Italinya. So di training. Tak bergaul dengan orang. Duduk untuk melatih rohani mereka sebab mereka akan dihantar ke seluruh dunia. Bukan sombong, tapi peringkat permulaan kita perlu memilih environment yang betul. Seterusnya, akhir tu. Ini kehidupan ni boleh pilih sendirilah. Check. Seterusnya tak apa. Masa kita suntuk, kita cari yang poin penting je. Okey, ini yang penting. Wanita muslimah apabila dia masuk dalam semua bidang, mesti bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah dan manhaj wanita salaf terdahulu. Ini sangat penting kita membaca buku-buku sejarah. Paling kurang kita adalah Khadijah, kita ada Aisyah. Aisyah ni sangat wanita luar biasa lah. Dia perlu ada kajian. Dia alul fatwa, dia alul syair, dia ada syair dia. Dia bila dia pergi kenduri kahwin, dia nasyid. Orang perempuan boleh menasyid. Macam tadi Imam Muda sebut kumpulan Mawaddah wa Qasidah wa Sa'diyah wa Jalandah gitu. Dalam ni Qasidah, Sa'diyah boleh jalan dah. Jadi marhaban, cuma janganlah make up tu tebal sangat tu man. Baju merah marhaban.
Dia buat okey sudahlah. Dia orang kata apa nampak cool kan. Ni dia menjerit tapi kita takut. Alamak, ketak lutut aku begitu. Jadi dia boleh berqasidah sebab Aisyah bila datang ke kenduri dia akan nyanyi lagu. Atainakum fahayyuna nuhayyikum. Kami datang, sambutlah kami sambut kamu. Jadi tak ada salah satu saya suka Siti Nurhaliza. Suara sedap. Suara tahu sedap. Tak tahu lah. Hari-hari nyanyi tu okey sedap. Jadi suara sedap tu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata ulama bila Allah kurniakan satu benda yang lebih, ulama tafsirkan suara yang sedap. Nak tahu suara sedap cuba test. Kalau kita menyanyi kat budak-budak dia tidur tak? Kalau tak tidur, suara kita lingkup. Saya pernah test. Ni bukan perasan saya test. Saya test kat anak buah saya. Saya punya lagu apa? Ya Taibah. Dia tidur. Dia kata suara aku sedap ni. Tapi tak apa. Perasan kan tak apa. Ikutlah tapi tak boleh challenge imam muda lah. Imam muda lebih sedap lagi. Hari-hari isteri dia tidur dengan anak dia. Tak ada anak dia tiap. Tidur terus. Jadi kalau kita nak tengok suara kita apa dia sedap tak sedap, cuba suruh menyanyi. Cuba tiba kawankan kita. Aku dengar aku teruk ni. Lepas tu suruh menyanyi lah. Kalau menyanyi pun bisik-bisik lah. Baik. Kemudian wajib menuntut ilmu, fardu ain dan akhlak. Ini benda yang sangat penting dan itu perlu di-training. Bagi saya, apa kelemahan ilmu agama? Tak di-train. Kita belajar apa pun tak ada training. Dia jadi belajar hanya dalam bentuk teori. Tapi tak dipraktikkan. Kalau di Yaman, bila kita belajar, dia suruh pergi ke kampung, kita latih. Ini yang semua ilmu macam adik-adik belajar usul fiqh. Tak ada training. Belajar, tak ada training. Tak ada latihan. Dia tak macam matematik. Nahu, kita belajar nahu, tak ada pembacaan. Jadi, ini kelemahan yang kita dapat kesan bahawa ilmu agama, dia tak buat macam sains. Kalau kita belajar medik, dia ada satu dipanggil MCQ. Tahu MCQ? MCQ ni belajar macam mana? Kita ada 50 soalan. 50 soalan, kalau jawab satu, dapat 1 markah. Jawab satu lagi, salah, 0 markah. Dia tak boleh jawab melainkan yang tahu saja. So, kalau 50 soalan, 25 betul, 25 salah, dapat 0. Ilmu kita, pengajar sastra ataupun yang lain, dia banyak sudut burung. Yang tak boleh jawab, dia jawab juga. Ustaz, saya jawab panjang, Ustaz. Panjang sangat. Tapi siapa tak lulus? Betul lah, orang tanya orang tanya Aminah, kamu jawab beda. Jadi, jawapan dia sampai penuh. Tetapi jawapan dia salah. So, kita tak dibuat macam latihan sains. Sains dia ajar amanah. Medik dia ajar amanah. Yang boleh jawab, jawab. Yang tak boleh jawab, kita tinggal. Kita, Masya Allah, sampai pensyarah terpaksa baca semua. Rupa-rupanya tak ada point pun. Ini muskilah dia. So, yang terakhir menuntut ilmu fardu kifayah. Sebab tu kita tengok dalam menuntut ilmu ni masuk dalam bab pendidikan. Pendidikan, kalau kita baca sejarah, nama dia Imam Al-Bada'. Iaitu Imam lupa nama kitab pengarang Al-Bada' Sana'i'. Dia seorang ulama Hanafi. Isteri dia mufti, bapa mertua dia mufti. So, bila nak berkeluar fatwa, isteri dia dengan puak mentua dia sign. Imam Kasani. Makna orang dulu, mereka dalam pendidikan sampai jadi mufti. Sekarang ni kita 14 negeri, tidak ada mufti perempuan. Tapi dengan ilmu, mesti dengan ilmu, dengan ahliyah. Bukan dengan sentimen. Kita takut sentimen. Oh, perempuan tak ada, kita letak perempuan. Bukan begitu. Mesti dengan ilmu, dengan kelayakan. Betul dalam majlis fatwa Malaysia ada seorang perempuan, iaitu Datin Faizah. Isteri pada Datuk Mansudi. Dia alim. Alhamdulillah ada juga seorang. Tapi kita nak lebih ramai orang perempuan masuk dalam bidang fatwa dan ditakhilkan, dilayakkan, dilatih sehingga mereka menjadi orang yang berilmu. Sebab dalam dunia fatwa, dalam dunia ilmu, Ibnu Hajar dia kata, saya ada 100 guru ilmu hadis dan kesemuanya siqah. Ibnu Hajar Asqalani, syarah kepada Al-Bukhari, dia ada 100 orang guru wanita. Ini di antara kehebatan wanita di zaman dahulu, Masya Allah. Sebenarnya, masa dah habis dah? Beritahu. Wanita dan cabaran dah. Ini diulang balik ni. Yang ni saya masukkan satu benda yang penting. Walaupun kita hebat macam mana pun, jangan merendahkan tugas suri rumah. Ini kata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah. Kita sebenarnya kita kena melihat kepada mind ending. Cuba kita tengok, bila kita tak jadi suri rumah, mana dia suri rumah ni, mana duduk di rumah lah. Ada masa untuk duduk di rumah. Kita hantar ke nursery, perempuan jaga juga. Bukan lelaki. Hakikatnya perempuan satu benda yang tak boleh orang hilangkan peranan dia. Dan kita mesti ada peranan menjadi suri rumah. Tapi mesti suri rumah yang mempunyai ilmu. Banyak di kampung-kampung, kalau kita nanti balik kampung, kita cuba kita buat usrah,
kita buat smart circle dengan ibu-ibu. Mereka tak tahu nak ajar anak macam mana. Betul. Kalau di Felda, di kampung Lahak Yoi, di kampung Kartinun, kepala dalam pendedahan wanita, ilmu pekerjaan, mereka ilmu agama, ilmu pekerjaan tak terdedah. Dan mereka duduk saja sembang. Ini masak apa? Aku masak tu nasi goreng, tambah sikit di api tu. Perlu diqiadahkan, perlu ditrain. Kita mesti latih mereka tahu agama mereka. Benda yang simple. Ini yang di zaman Rasulullah. Rasulullah buat kuliah khas khusus untuk perempuan. Dalam Bukhari disebut bab khusus, iaitu Rasulullah menyediakan pengajaran khusus untuk perempuan saja. Tapi sekarang ni, alhamdulillah di Kuala Lumpur banyak, tapi masih ada di kampung-kampung orang perempuan tak dapat hak mereka untuk belajar. Jadi adik-adik balik kampung yang ada di Kuala Nerang. Ada Kuala Nerang ni? Ada tak nak mengaku ataupun di Kelantan, Ratau Panjang, yang kampung-kampung begitu. Yang kalau jalan pun tak ada kereta, ada kura-kura saja yang berjalan di atas jalan raya. Kampung tu kalau begitu. Kita mesti bertindak. Jangan kita pasif. Ini yang kita nak. Seterusnya mana hukum berkaitan dengan aktiviti wanita, ada sedikit panduan. Okey. Ini sama. Ini di antara benda yang di zaman Rasulullah, menuntut ilmu, meraihkan majlis perkahwinan. Orang perempuan sama sampai sekarang. Sebab orang perempuan memang macam tu, dia seronok berkenduri. Betul. Saya cukup heran kalau orang dia seronok apa sangat. Sama dengan pengantin. Siapa yang nak kahwin ni? Dia pun seronok sampai sanggup ke Kedah. Rumah ramai kan. Orang ramai pergi tu. Siapa ni? Saya pun tak tahu. Tapi orang perempuan macam daripada dulu macam tu. Wah, semua orang lelaki tak ada bergambar sangat pun. Kita pergi makan. Dah habis dah. Balik. Tahu tu je orang perempuan saya nak pergi tengok pelamin. Pergi tengok pelamin pula. Saya tak boleh faham wanita sampai sekarang ni. I cannot understand. Mungkin nanti mati nanti boleh faham pun. Tapi itulah hakikat dia. Saya tengok budak-budak 10 tahun macam tu. Ibu-ibu nak tengok pelamin. Oh, 10 tahun. Nak tengok pelamin. Itu dia komen, pelamin yang cantik itu cantik lagi. Yang ini nampak dia sengit sebelah tengok. Lah, dia pandai komen orang tu. Saya pernah dengar komen tu. Saya pergi majlis kenduri. Saya tengok pengantin dah saudara kita pergi tengok. Yang makcik ni komen, hak yang tahun lepas tu cerah sikit pengantin perempuan dia. Hak yang ni gelap. Astagfirullahaladzim. Dia nak komen tapi itu orang perempuan dan penyeri majlis kenduri. Tak ada, saya rasa tak ada perempuan tak seri apa lah. Sibiklah ada orang perempuan. Baik, kemudian ziarah orang sakit. Orang perempuan pun ziarah orang sakit. Masya Allah. Kemudian bertukar salam. Assalamualaikum. Ni bagi orang lelaki beri salam, sudah lari 10 langkah. Jawab salam. Kemudian meminta fatwa. Jumpa Rasulullah, jumpa begitu. Ataupun diminta fatwa. Dan ziarah menziarahi seterusnya. Ada adat yang perlu, rasmi dan serius. Itu kena elok. Saya bimbang. Orang perempuan ni dia mempunyai otak yang sangat geliga. Kalau dia jadi anak student, Ustaz, tolonglah bagi soalan mudah sikit. Oh, dia mula macam tu. Ustaz ni dia bukan robot. Dia ingat Ustaz ni semua Hasan Al-Basri kot. Dia Hasan tu ialah Hasan Al-Basri tu tak. Jadi orang perempuan jangan buat macam tu. Kalau dia jadi kerja di syarikat, dia pergi dekat dengan bos. Bos boleh bagi cuti tak? Itulah saya yang bos tu. Alah, kamu ni asyik cuti je tapi tak apalah. Cuba orang lelaki pergi minta kat bos. Bos nak cuti. Kamu ni malas kerja. Itu power of woman. Tapi elakkan benda macam itulah. Kemudian menjaga pandangan. Bukan pakai sunglass. Jaga pandangan tu maksud dia tak meliarkan. Pasal apa masuk kelas ini Ustaz Fah kata jaga pandangan, saya beri sunglass itu gelap. Ini kumpulan apa dia Saadiah kan, kumpulan apa bagi? Kumpulan piramid tu. Larut malam tu. Semua pakai spek hitam. Baca sindera. Kemudian menghindari daripada bersalaman. Cuba saya nak tekankan sikit, ada masalah kadang-kadang orang perempuan terpaksa bersalam. Itu yang selalu isu. Dan bimbang nak bincang perkara, tapi alhamdulillah saya mengkaji masalah ini dan ada dalam mazhab Syafi'i. Dan satu adalah artikel saya dalam Al-Ustaz, iaitu masalah lelaki bersalam dengan perempuan. Saya tak bahas mazhab ni, saya bahas Syafi'i saja.
Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang dibahaskan oleh Imam Ramli, kalaulah dalam keadaan terpaksa lelaki bersalam dengan perempuan, tiba-tiba orang menteri salam kita, takkan nak elak. Kita salam dengan berlapis. Salam dengan yang tudung kita ke, apa yang kita ada, kita berlapis itu tidak berdosa sebab tidak sentuh kulit kita. Tapi kita jangan terhege. Ya, dok, salam begitu. Tak perlu begitu. Makna dia, mazhab Syafi'i memberikan solusi. Kalaulah kadang-kadang kita balik rumah kan, tok saudara pupu kita, bukan tok saudara pupu kita, pak saudara, sebelah mak saudara kita, suami mak saudara kita. Kadang-kadang mereka bersalam begitu. Kita nak tolak, kecil hati. Kita berlapis. Beli glove siap. Ini pasal apa ni? Sejuk ke? Sejuk kampung ni. Macam salji. Begitu. Baik. Mengelak daripada bersesak. Ni orang perempuan beratok elok-elok lah. Kadang-kadang dia potong queue. Itu masalah tu. Mengelak daripada berkhalwat. Khalwat ada 3. Satu berkhalwat dengan Allah. Itu benda yang sangat baik. Tapi mana ni? Tunggu berkhalwat. Tunggu nak berkhalwat dengan siapa? Tak, makna dia pergi bersendirian dengan Allah. Satu berkhalwat suami isteri. Makna dia untuk dapatkan mahar. Bila suami isteri berkhalwat, makna dia mahar telah menjadi hak kepada isteri. Satu lagi berkhalwat lelaki dan wanita. Apa definisi khalwat? Iaitu berdua-duaan seorang lelaki dan perempuan di tempat yang memungkinkan mereka berzina. Itu definisi dia. Kenapa tu? Khalwat adalah pertemuan lelaki dan perempuan di satu tempat yang memungkinkan mereka berzina. Tiba-tiba kita nak lift. Buka-buka jais tangkap. Kamu ditangkap khalwat sebab berdoaan. Tuan, barulah 10 saat. Takkan saya nak berkhalwat dah. So, kalau macam tu bukan tempat berkhalwat. Walaupun berdua-dua. Sebab kadang-kadang ada yang syadid, dia tak nak dua-dua. Khalwat ni tak boleh. Yalah, takkanlah 10 saat. Tapi takut mencuri tu dia lah. Tapi nak katakan khalwat tak boleh. Sebab dia di dalam maksiat lain. Maksiat, khalwat lain. Maksiat, tempat orang ramai boleh maksiat. Tapi definisi khalwah itu adalah berdua-duaan di tempat yang membolehkan mereka berzina. Dalam bilik hotel. Sebab tu bilik hotel di tengah khalwat sebab dia tak ada alasan. Kami nak bincang tentang ni perkahwinan. Minggu depan nak kahwin. Takkan tak boleh bincang di kedai makan? Kenapa perlu di bilik hotel? Itu tempat khalwat dia panggil. Itu mengelak daripada kerap bertemu. Asyik meeting je. Itulah. Apa dia, kita jumpa isu pula lah sebab kita tak selesai mesyuarat kita ni. Bila mesyuarat tu lah, semalam kita meeting apa? Tak habis juga. Jadi kerap sangat meeting. Itulah saya rasa berapa kali. Sebab tu saya kecewa ataupun melihat student suka meeting saya tak tahu pasal apa. Student meeting sisi ada short meeting sudahlah. Meeting ni adab dia, sediakan paper sebelum meeting. Jangan masa meeting tu berfikir. Kita rasa kita masak mi goreng ni, tahun lepas program kita nasi goreng. Mi goreng pun nak meeting. Hang WhatsApp sudahlah pembelajaran. Saya sebab di Mesir tu duduk, student-student ni kuat meeting. Sampai ada meeting 12 jam. Kamu syarat apa 12 jam? Daripada 10 pagi sampai 10 malam. Yang jadi pengurusi tu takkan tak ada cut langsung. Cut lah sikit. Ini ada persoalan apa? Saya ada masalah. Masalahnya ahli-ahli kita ni tak datang program persatuan. Apa yang perlu kita fikirkan? Itulah semangat persatuan tak ada. Perjuangan. Poyo. Okey. Seterusnya. Wanita dan percayaan yang ni imam dia adalah Ustazah Fatimah Syarha. Bahasa Ustazah Fatimah Syarha ni luar biasa. Bahasa saya bahasa Kedah, orang kampung lah. Seterusnya. Okey. Wanita dan perlibatan di masjid. Ni penting saya dah catat dah, cuma tunjuk saja. Okey. Seterusnya. Ya, seterusnya tak ada apa lah. Wanita menjadi imam solat Jumaat. Ada orang tanya juga. Boleh tak boleh? Tak boleh. Okey. Walaupun saya nak beritahu, ada pendapat ulama seperti Imam Tabari, mujtahid besar. Imam Al-Thawr membolehkan wanita jadi imam. Boleh dia. Tapi tak pernah difatwakan. Jadi saya tengah di sini kena beza fiqh dengan fatwa. Fiqh, tak semua fiqh boleh difatwakan. Fatwa adalah fiqh yang diamalkan. Apa beza fatwa dengan fiqh? Fiqh satu kajian. Fatwa satu tindakan. So bila difatwakan maknanya fiqh itu boleh diamalkan. Sebab tu dalam kitab fiqh tak semua boleh diamalkan macam ni. Jadi kalau kita baca bila itu mujtahid dia akan meriwayatkan wasyadza, ini pendapat agak sebagai syadz kerana mereka mengizinkan perempuan jadi imam. Duduk di belakang. Kalau perempuan jadi imam dia rokok, orang tak dia sujud, semua masih duduk diri lagi. Pasal pun tak sujud. Tak tahu tu imam ni sujud lain daripada orang lain. Jadi sebab itu sampai sekarang ni zaman Rasulullah sampai sekarang ni pendapat ini tak pernah difatwakan. Walaupun dalam kitab fiqh ada, dalam Sunan Abi Daud syarah dia ada.
tetapi tak difatwakan. Sebab tu pelajar-pelajar kena faham di antara fatwa dan fiqh. Sampai kalau kita baca kitab fiqh ni ajaib. Dalam Subul Salam, dalam bab melihat wanita, hadis apabila Imam Sana'ani menghuraikan hadis unzur ilaiha, maka dia mendatangkan pendapat Imam Daud Al-Zahiri. Dia kata apa? Boleh melihat wanita dalam keadaan berbogel. Boleh macam tu? Itu fiqh. Tapi tak pernah difatwakan. Oh, boleh. Kita baca kitab tu. Kita pergi Minang. Makcik, saya baca kitab ni pendapat Zahiri. Dia kata boleh melihat keadaan anak makcik berbogel. Makcik jangan. Dia. Boleh begitu? Hei, ini itu dia panggil apa? Pendapat yang tidak boleh difatwakan. Tapi disimpan sebagai satu ilmu. Kenapa dia kata begitu? Sebab Nabi kata unzur ilaiha. Tengok dia, tengok semua. Tapi tak difatwakan. Sebab fatwa satu benda yang mesti melihat kepada maqasid, melihat kepada implikasi, melihat kepada maslahah dan juga mafsadah. Sama seperti pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia kata apa? Ini pendapat untuk menyelesaikan masalah di pejabat. Dia rapat dengan kawan lelaki. Tapi bila rapat nak duduk susah lah sebab tak ada berkhalwat. Maka kalau guna pendapat Ibnu Taimiyah, dia kata apa? Nyusu. Umur 25, kawan tu 30, kakak lah. Kakak kita ni kadang-kadang terpaksa pergi keluar luar. Saya minum susu kakak lah. Boleh macam tu? Dan ini pernah berlaku di Mesir. Seorang ahli tafsir. Dia tafsir, pakar tafsir. Dia sembahyang Jumaat, dia kata apa? Bagi mereka yang rapat di pejabat, boleh minum susu. Jadi digantung dalam Azhar. Selama beberapa bulan sehingga ditarik balik fatwa. Yalah, orang tua-tua nak minum 5 kali bila nak kenyang. Yalah, kan syarat dia kena kenyang. Orang tua-tua nak kenyang sampai banyak botol yang dia minum. Jadi ini fatwa yang pelajar fiqh yang perlu adik-adik faham bahawa tak semua fiqh boleh diamalkan. Okay. Sebab kita ni zaman dipanggil ketika ni, kita tengok pendapat ulama. Oh ni boleh. Bukan begitu. Dia perlu dulu digazet dulu oleh pakar. Okey, seterusnya wanita dan kerjaya. Ini boleh diuraikan dari Imam Murad Ashraf tadi. Cuma saya nak bagi poin di sini. Ini satu benda yang sangat penting. Wanita berkerjaya, dia mesti melihat kepada banyak aspek di sisi perkongsian nafkah. Ini yang insyaAllah mungkin Ustazah akan bincangkan sebab zaman sekarang ni dah tak ada konsep yang suami bagi semua. Susah lah macam tu. Jarang-jarang ada lah. Sebab biarlah gaji 2,500 di Selangor, 3,000 masih miskin lagi. Jadi satu benda yang perlu kepada satu solusi yang baru, ijtihad yang baru. Sebab keadaan yang tak memungkinkan suami istiqlal, dia bebas untuk bagi nafkah. Ini satu benda yang perlu dibincangkan lagi seterusnya. Syarat-syaratnya, ini benda yang mudah, boleh dapatkan dalam ni. Dapat berapa ni kan? Dapat? Okey. Pekerjaan yang dilakukan halal, itu benda yang okey. Seterusnya, wanita dan dalam politik ini kepimpinan. Ini sangat benda yang saya yakin bahawa terdapat, bukan semua, wanita-wanita yang boleh masuk dalam politik. Dan mereka mempunyai idea yang sangat hebat. Okey. Balqis, Allah sebut idea dia, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Definisi penjajahan, siapa yang bagi? Balqis yang bagi. Penjajahan ialah apabila dia masuk dalam sebuah negara, dia merosakkan negara itu. Allah rakam kata-kata Balqis ini menunjukkan pandangan politik wanita, kepimpinan tidak disanggah. Sebab itu bagi saya, kita tidak ada pertembungan lelaki dan wanita. Yang hanya adalah let the good idea win. Kita bila kita mesyuarat, apa yang berlaku pada perempuan, orang lelaki merendahkan pendapat wanita. Betul tak betul? Kan bila orang perempuan cakap je, orang tak layan. Betul tak betul? Kita kena ubah minda lelaki. Tokoh dia. Aku kalau masuk pelarian ni menang ni. Memang undi. Tapi nak bagi tahu, kita mesti mengubah kepada konsep let the good idea win, bukan lelaki perempuan. Siapa yang bagi pendapat, kalau elok dia menang. Bukan kira saya lelaki kan perempuan tak. Kalau kita tengok sejarah yang buat idea Coca-Cola, yang bagi tu hanya dia punya waiter dia aja. Maka dia fikir Coca-Cola ke botol, kemudian penurunan jualan. Semua dia fikir nak buat apalah, susah sangat ni. Sampai seorang pun dia punya orang kata apa, meeting board semua tak dipikir dah. Kemudian tiba-tiba dia punya orang gaji dia, pekerja pejabat tu hantar minuman, bos dia tanya. Dia pada blur dah. Tak ada beku tanya. Ada idea tak? Dia kata apa yang susah, dia kata. Dia pun buat dalam bentuk tin. Orang mudah minum, nanti nak botol sampah pun tak ada masalah. Idea daripada apa dia? Orang gaji. Jangan kita fikir ini orang. Idea adalah the good idea, bukan orang. Okay. Ini kita belajar ni insya-Allah. Kemudian
menutup aurat nanti ialah mudah-mudahan insya-Allah semua menutup aurat lah, menjaga percakapan lelaki, dan ini benda biasalah. Okey, seterusnya wanita dan jihad ini sangat penting. Tapi saya nasihatkan wanita jangan masuk ISIS lah. Masuklah benda lain apa-apa yang boleh masuk, sebab ISIS satu gerakan yang tidak sah daripada awal sampai ke akhir. Jadi jihad adalah benda yang peluang untuk wanita, tapi yang paling penting saya nak orang perempuan cemerlang dalam bidang agama, sebab kita cari tak ramai yang berkebolehan dalam bidang agama, fatwa amat sedikit, dan kita harap wanita ni dia mesti ada istiqlal, dia mesti bergantung pada diri dia. Saya terpikat dengan Fatih Yakan dengan Munah Yakan. Kenal tak Fatih Yakan? Okey. Isteri nama dia Munah Yakan. Dua-dua Dr. Munah Yakan. Dr. Munah Yakan ni dia isteri pada Fatih Yakan, tetapi dia baik dengan mak saudara saya. Jadi mak saya dulu dia aktif dalam dakwah, maka dia rajin pergi ke Lubnan, universiti dia ada universiti. Pesanan dia kata apa? Saya tidak bergantung kepada Dr. Fatih Yakan. Saya bukan nak bawa dia ke liberal, tapi maknanya kehebatan kita jangan bergantung pada suami kita. Dengan diri kita yang create tulisan, kita yang tulis sendiri, kita yang ada idea kita, own idea. Di zaman Rasulullah begitu. Aisyah bagi pandangan kepada Rasulullah, Ummu Salamah bagi pandangan kepada Rasulullah, dan dibimbing. Kita mesti encourage perempuan untuk bagi pandangan, dan orang lelaki perlu terbuka sedemikian. Jangan kita memperbodohkan wanita sehingga mereka menjadi orang yang bodoh. Itu kesilapan orang lelaki, dan kita perlu bertaubat nasuha. Gitu. Terusnya wanita dan hiburan itu benda yang biasa. Panggil siapa-siapa yang menyanyi. Terusnya okey, dia tak apalah. Saya bagi nasyid. Wanita boleh bernasyid, dia kayak ramai, tapi kalau dengan nasyid bagus, pemakaian untuk aurat, semua benda yang lirik yang bagus. Okey, seterusnya ini boleh pasang lagu ni. Ini Yusuf Qaradawi menghadiri satu majlis nasyid. Nama perempuan ni, nama dia tak ingat, orang Palestin. Dia ni seorang penasyid Palestin, yang mana dia ini nasyid dia semua kebangsaan memperjuangkan Islam. So ini menunjukkan sebagian ulama mengharuskan seorang perempuan bernasyid, tapi suara dia sedap, suara sangat sedap. Boleh buka YouTube. Boleh lihat YouTube, tengok Yusuf Qaradawi dengan nasyid. Nama dia Miss apa? Miss apa nama tak ingat lah. Tak nampak. Jadi dia punya suara dia sangat sedap dan lunak. Jadi tidak ada masalah dengan adat yang tertib kita menghadiri majlis yang orang perempuan nasyid dan sebagainya. Tapi ini pendapat. Tapi di Malaysia orang menyanyi pun dengar, takkanlah nasyid haram. Itu yang kadang-kadang bila orang perempuan menyanyi Kilauan Mas pun boleh, takkan nasyid kita nak haramkan. Jadi kalau ada nasyid yang baik dan sebagainya, cuma dengan adat-adat yang bagus. Tak boleh buka? Tak boleh, tak boleh buka, tak apa. Seterusnya ni wanita, saya anjurkan wanita yang stres pergi menari. Bagus. Menari satu benda yang sifat wanita. Kalau dengar orang perempuan semua pandai menari. Oh, begitu. Saya tengah gerak ni berlaku dah. Tarian satu, ular menari. Ular. Kita main surunan dia menari. Burung je tengok. Menari. Semua binatang bila dengar lagu dia seronok. Cuma orang dia nak menari tapi tak jaga siqah. Lagi nak bergerak. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Takkan nak tepuk tangan tak boleh. Benda biasa. Bukan kita time berzikir, tapi time katalah kita dengar satu nasyid. Takkan tu saja. Cuba kita tengok bola. Kalau lah Ronaldo bergol, mudah orang tengok, Ronaldo bergol. Saya rasa Ronaldo pencin. Messi pencin. Dia yang seronok bergol tu sebab gol dia pun melompat. Barulah dia seronok main bola. Sebab tu dia penonton semuanya diam je. Ronaldo gol. Yang pengurusi dia punya apa? Moderator je bising yang penonton. 80,000 diam. Saya rasa tutup bola. Jadi begitu yang nasyid maksud kita dalam keadaan yang ni tidak salah. Okey, seterusnya habis dah masa. Boleh ya. Wanita dan tarian saya cadang. Saya pernah dulu saya libat diri dalam nisa, kumpulan nisa. Saya kata buat tarian. Tarian ni satu benda yang bagus, hilang stres, sama-sama perempuan lah, jangan panggil bapuk. Jangan panggil abang bat, jangan panggil abang apa jam, jangan begitu. Sama-sama perempuan lah. Sebab tarian di antara benda-benda yang boleh menghiburkan kita. Dan orang lelaki boleh menari sama-sama mereka. Ini di antara benda yang kadang-kadang kita rasa malu, tapi sebenarnya diberikan ruang untuk mereka berhibur. Orang perempuan ada masa dia untuk berhibur dengan terlampau keras. Okey, seterusnya. Tarian yang haram seperti gelek. Macam dulu ada tarian dansa tu. Mari berdansa, begitu. Ya ke? Itu tak boleh lah.
Maksudnya tarian ballet yang bergandingan lelaki. Tapi sama-sama perempuan, tak ada masalah. Saya tahu orang perempuan dia pandai menari secara tabiat. Kucuk-kucuk memang. Begitu. Orang lelaki kena latih pula. Okey, seterusnya. Wanita muslimah yang sejati menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk. Menjadikan Al-Quran, menjadikan salafun salih sebagai contoh. Mempelajari ilmu fardu ain dan memilih bidang yang sesuai dalam ilmu fardu kifayah. Sebenarnya orang perempuan, dia mesti mengetahui apa yang diperlukan oleh negara dia. Accountant misalnya, masih kosong banyak. Dalam bidang farmasi, dalam bidang pendidikan. Sebab kita sekarang ni, punca perubahan, kalau kita kaji semua pendidikan. Semalam saya tengok ceramah Tun Mahathir dalam TV Hijrah, dalam pukul 11.30. Dia buka ceramah agama semua lewat-lewat begitu. Jadi 11.30 dia kata, kalau saya jadi PM, orang tanya dia, Tun, apa yang akan buat kalau Tun jadi PM? Dia dah banyak kesilapan dia buat, tapi dia cakap satu benda yang sangat, saya rasa mesej yang sangat penting. Dia kata, saya akan tumpukan aspek pendidikan. Subhanallah. Allah Ta'ala kadang-kadang dia bagi kesedaran, walaupun dah terlewat, tapi kesedaran yang sangat penting. Sebab dia kata, dia akan masukkan nilai-nilai value, Islamic value dia kata. Sebab dia kata, kita mengaji tapi tidak diajar nilai-nilai Islam. Subhanallah. Sebab perubahan semua daripada sistem pendidikan. Kalau guru malas, guru macam cerita masa-masa manis, itu muskilah. Pernah tengok masa-masa manis? Cikgu tu malam-malam main muzik. Private. Nah, semua apa? Private sebut. Apa aku tak tahu bahasa tu. Tapi nak bagi tahu di sini bahawa pendidikan sangat luar biasa, yang selalu cemerlang adalah wanita. Jadi kita mesti betul-betul cemerlang dalam pendidikan untuk mengajar ilmu yang sahih. Sebab kalau kita tak ubah sistem pendidikan, sekarang sistem pendidikan kata Tuan Mahathir sangat lemah. Ni bekas Perdana Menteri dia tengok. Budak-budak pasif. Kemudian dalam kelas tak aktif. Bila cikgu tanya, pensyarah tanya, ada soalan? Semua tak ada soalan. Ini lambangnya kita selalu mentalqin mayat. Apa beza kita dengan mayat? Mayat kita sebut marrabbuka, tak jawab juga. Yang kita macam itulah. Kemudian Tok Imam berkata, apabila datang malaikat kepada kamu, janganlah takut. Tak jawab juga. Tapi Tok Imam berani kata ke atas je, cuba duduk bawah dia pun takut juga. Duk, jangan takut, jangan takut. Duduk atas boleh lah macam takut. Cuba turun bawah. Dalam tu dia pun ketak lah. Jadi kita tengok di sini, perlu sistem pendidikan diperkasakan. Perlu kita dalam kelas kita aktif. Sebab kalau kita gagal dia kontrol sistem pendidikan, kita gagal membentuk sebuah negara yang maju. Sebab engineer, doktor, accountant yang dianggap sebagai qiwamul ummah, itu berpunca daripada pensyarah yang terbaik. Sebab itu Erdogan dia rancang dalam masa 10 tahun nak menghasilkan 300,000 engineer. Sebab nak bina sebuah negara yang maju mesti engineer ramai. Ustaz jelah, ceramah agama bagus. Tapi nak bina kekuatan, senjata, bangunan yang pesat, mesti engineer yang ramai. Ini berdasarkan faktor sejarah dan juga faktor relatif. Tapi bidang-bidang yang lain penting, dalaman, tapi bidang untuk memperkasakan engineer adalah ruang yang sangat penting. Kemudian mempunyai identiti tersendiri. Ingat bahawa jangan kita melihat orang, kita lihat diri kita. Apa yang kita boleh pengaruh orang dengan kebaikan. Kita bawa buku, kita bahasa yang baik, kita menggunakan image yang baik, pakaian yang baik. Kita ada seminar Faith Lifestyle 4 April ni, untuk membicarakan Islam mengambil berat. Imam Muda Ashraf ada, iaitu Faith Lifestyle, membicarakan tentang pentingnya pembentukan image dan pakaian. Sampai ulama kata apa? Kalau seorang ulama itu tak dihormati melainkan pakaian cantik, dia kena pakai pakaian cantik. Mana pakaian ini dibincangkan dalam skop yang sangat detail dalam Islam. Sehingga ada bab dalam hadis, babul malabis, bab berpakaian. Dan ini satu benda yang umat Islam terlupa. Kadang-kadang pakai tudung tak match dengan baju. Tudung dia warna biru, baju dia warna kelabu asap, pula begitu. Kadang-kadang itu perlu kita belajar. Sebab tu kita melihat masyayikh yang faham, mereka Masya Allah cantik, jubah cantik, songkok cantik, kasut cantik. Kerana itu melambangkan kita personality seorang ahli agama yang hebat. Tapi kalau kita pakai selekeh dan sebagainya, akhirnya orang nak terima agama susah sebab pakai kita selekeh. Dan ini dia panggil fake lifestyle yang perlu kita dedahkan. Itu mesti ada identiti dan seterusnya. Itu benda yang biasa. Okey, berkecimpung dalam pekerjaan, seni, politik, beriltizam dengan pada syarat yang tetapkan. Maknanya
orang perempuan boleh masuk dalam semua bidang. Cuma syarat itu yang tetap dan kita mesti ada tumuh. Tumuh maksud apa? Kita bimbang, kita punya macam ni, orang perempuan bila berkahwin habis. Dia stop dia punya tumuh. Dia tak nak sumbang, dia dah mula tak nak pergi program. Itu satu benda yang jangan kita padamkan. Perlu kita rancang setahun berapa kali, 3 kali juga. Jangan kita padamkan terus. Mana kita hilang daripada masyarakat. Zainab binti Jahsh diriwayatkan dia bekerja untuk tujuan bersedekah. Mikir orang dulu, walaupun tak ada universiti, tapi Nabi sendiri bapa universiti, lebih daripada universiti. Didik masyarakat sampai dia bekerja bukan untuk diri dia, untuk bersedekah. Ajib tak? Zainab binti Jahsh. Mana dia buat benda tu untuk bahagiakan orang lain. Kita nak wanita macam tu. Kita nak wanita itu dia kuat bekerja, wangnya diberi bantuan kepada anak yatim, kepada mereka yang susah. Dia ada akliyah, mi'ta, dia ada akal untuk menyumbang bukan untuk meminta. Dan ini satu benda yang luar biasa. Betul kita minta pada suami kita, tapi kita pun nak bantu adik-beradik kita, nak bantu keluarga kita. Takkan nak minta pada suami, abang, keluarga susah. Jangan begitu. Kita ada wang sendiri untuk bantu keluarga kita. Kita ada wang sendiri nak bantu ibu bapa kita. Buat perniagaan, buat macam-macam boleh buat. Yang penting kita menjadi akliyah yang mi'ta, masuk akliyah yang sentiasa menyumbang. Seterusnya, masa dah habis, jadi setakat itu saja. Itulah saya minta maaf sebab tak dapat nak bergerak faktor-faktor yang lain, tetapi saya yakin bahawa sebahagian buku ni ada 3 jilid dan saya galakkan memberi. Mungkin Pak Dia boleh cari untuk dia orang. Boleh di tempat ada mungkin online. Mungkin Ustaz Fatimah Syarah ada maklumat untuk buku ni sebab ini dalam bahasa Arab. Buku ni sangat luar biasa. Walaupun ada pada kritikan daripada ulama, tapi tak apa, kritikan tidak ada masalah. Tapi dia banyak bagi idea yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tajuk dia pembebasan wanita. Sebab tu kita namakan pada forum ini, seminar ini di atas nama buku ini. Dan buku ni dah hampir 30 tahun dah. 90, hampir 20 tahun lebih. Tapi ramai orang perempuan tak baca buku ni. Heran. Pasal apa? Buku ni ditulis untuk orang perempuan. Tapi orang perempuan tak baca. Yang baca Pak Long juga. Pak Long nak buat apa? Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah saya ucap terima kasih kepada semua dan mohon maaf di atas kekurangan. Dan kita mendoakan semua wanita yang terlibat di sini. Balik ini mereka mempunyai sejuta angan-angan. Balik ini mempunyai semangat yang luar biasa. Semangat setinggi langit. Dan siapa yang bersemangat tinggi, semua cabaran menjadi ringan. Setakat itu dahulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.